Assalamualaikum dan selamat pagi. Kelas online kita pada pagi ini akan diteruskan dengan tajuk transformasi translasi. Okey. Transformasi translasi. Cikgu akan terangkan mengenai definisi dan juga menghuraikan maksud translasi, dan kita akan menggunakan modul untuk membuat latihan dalam bab ini. Okey. Cikgu harap kamu memberi perhatian dan juga dapat mengikuti setiap latihan dengan penerangan daripada modul. Okey, translasi. Translasi ni maksudnya kita memindahkan semua titik pada satu arah dan jarak yang sama. Okey, apabila satu objek kita gerakkan ke satu arah, dan juga kita akan menghasilkan imej bagi setiap pergerakan itu. Okey, kedua-dua objek dan imej adalah mesti kongruen. Kongruen maksudnya dia tak berubah bentuk dan tidak berubah saiz. Dia cuma berubah lokasi sahaja. Okey, nanti cikgu akan terangkan macam mana bila kita tengok gambar ni. Okey, kita akan tahu apakah itu translasi. Translasi ni senang je. Kamu kena tahu dia punya bergerak. Okey. Translasi dia bergerak, bentuk dia tak akan berubah. Kalau dia asalnya trapezium, okey, dia hanya berubah tempat sahaja. Okey, ke kanan dan ke bawah. Tapi kalau dia berubah orientasi, okey, ini dipanggil bukan translasi kerana dia sudah mengubah bentuk dan arah. Okey, mesti sama. Kalau dia bergerak hanya berbeza tempat sahaja, itu adalah translasi lah. Okey, kita tengok huraian dia. Okey. Pergerakan bagi translasi ini adalah sama ada ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kalau kita nak tahu jarak dia, kita bilanglah petak ni berapa unit ke kanan, berapa unit ke bawah, berapa unit ke atas dan berapa unit ke kiri. Okey, cuba tengok yang dalam kotak hijau ni. Okey, ni sangat penting. Nanti kamu boleh ambil screenshot ini, dan sama ada kamu nak salin atau kamu nak photostat print untuk dijadikan nota. Okey, untuk rujukan kamu boleh ambil, nanti cikgu akan snapshot ke dalam grup WhatsApp. Okey, dengan menyatakan bentuk AB ini dipanggil vektor. Vektor A ni jarak mengufuk. Mengufuk macam mana? Mengufuk dia paksi X ataupun mendatar. Mengufuk. Okey, mengufuk. Garis mengufuk. Okey, kalau mencancang paksi Y ataupun menegak. Jadi kat sini kalau kita tengok dia bergerak A ni maksudnya mengufuk lah, paksi X. Okey, bergerak ke kanan dia positif. Zap kanan positif. Okey, bergerak ke kiri negatif. Nanti kita akan tengok soalan, kita akan faham. Okey, bergerak ke atas positif, bergerak ke bawah negatif. Bagi B. Ini dipanggil vektor lah. Vektor ni adalah arah pergerakan lah. Nanti kita tengok soalan. Okey, contoh soalan. Contoh soalan. Okey. Ada satu objek P bergerak 4 unit ke kanan. Jadi, macam mana kita gerakkan dia? Kita ambil dulu satu bucu 4 unit ke kanan. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, 2 unit ke bawah. 1, 2. So, nampak tak dia berubah tempat? Okey, 4 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4. 2 unit ke bawah. 1, 2. Bucu ini pergi ke sini. Kita kena gerak. Sama juga yang ni
1, 2, 3, 4. 1, 2, dia pergi sini. Kita buat semua bucu, kita akan dapat P prime ataupun kita akan dapat image dia. Okey, translasi ini objek P bergerak 4 ke kanan, 2 unit ke bawah. Vektor dia menjadi 4 ni adalah mengufuk. Negatif 2 adalah mencancang. Bila negatif, cikgu kata tadi negatif turun ke bawah. Positif naik kat tadi. Sebabkan pergerakan dia turun ke bawah, maka dia negatif. Okey, kita tengok pula modul kita. Okey, yang pertama, cikgu akan buat soalan yang pertama, kamu akan siapkan bagi soalan yang lain. Okey. Yang pertama adalah nak tentukan setiap penjelmaan berikut merupakan translasi ataupun bukan. Macam cikgu kata tadi, translasi hanya berubah tempat sahaja. Dia bukan berubah bentuk. Kalau dia berubah bentuk ataupun orientasi bentuk, katakan terbalik, bentuk tu jadi terbalik, maka dia bukan translasi. Kamu boleh berikan justifikasi. Berikan justifikasi ni maksudnya kamu bagi alasan lah kenapa kamu kata bukan. Kalau macam ni, kamu kata ya kerana bentuk dan saiz tidak berubah. Bukan kerana apa, bagi setiap B dengan C. Okey. Bagi soalan ini, okey, lengkapkan jadual di bawah dengan rajah lukiskan vektor bagi translasi berikut. Kita nak buat vektor ni lah. Okey, kita tengok. Yang pertama, titik M. Okey. M kat sini. Okey. Mana M prime? Mana M prime? Okey, M prime kat sini. So, kita kena gerakkan mengufuk dulu. Okey, kita kena gerakkan A dulu. A gerak nak pergi ke sini. Kita gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan. 1, 2. 2 ke bawah. So, koordinat objek kita baca dulu. Negatif 5. 3. Jumlah pergerakan ke kanan, ke kiri. Berapa ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan. Jumlah pergerakan ke bawah. 2 ke bawah. Vektor. 6 ke kanan positif. 2 ke bawah negatif. Okey. Titik M kita baca. X1, Y2. X1, Y2. Okey. Maka kita dapat vektor ni. Okey, yang cikgu kata tadi, kalau ke turun bawah negatif, naik atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Yang tu saja kena ingat. Okey, sama juga bagi N. Okey, mana N? Okey. Di manakah image bagi N? Cikgu kata tadi, N adalah image, N prime adalah objek. Okey. N di sini. N. Sekejap. Cikgu betulkan. Okay. N di sini. Kita baca dulu koordinat N. Koordinat N, 3, negatif 3. So, tulis 3, negatif 3. Tulis 3, negatif 3. Okey, kemudian kita nak pergi, daripada N, kita nak pergi ke N prime. Kita gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingatlah, gerak paksi mengufuk dulu. Okey. Jadi, 6 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kiri. Okey, tulis 8 ke kiri. Okey. Kemudian naik atas. 1, 2. 2 atas. Okey, adakah vektor kita nak tulis berapa? Vektor. Bila ke kiri, negatif 8. Bila ke atas, positif 2. Okey. Image koordinat bagi N adalah negatif 5, 2. Tulis di sini. Negatif 5, 2. Okey, yang lain kamu teruskan sendiri bagi O, P. Ingatlah, cari O dulu, baru O prime. O akan menuju kepada O prime. Okey, ni yang kat sini O.
Okey, O prime kat sini. So, dia kena gerak mendata dulu baru mencancang. Okey, yang tu cikgu rasa tak ada masalah untuk kamu buat lah. Okey, bagi translasi melibatkan grid pun melibatkan bentuk. Yang tadi translasi melibatkan titik. Sekarang melibatkan bentuk pun sama. Kamu hanya gerakkan setiap titik. Okey, dan yang ni kamu gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti kat tengah-tengah. Okey, 1, 2, 3, 4. Sini. Yang ni pun gerak juga. Setiap bucu kita gerak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4. Gerakkan setiap bucu, kamu akan dapat bentuk yang sama. Okey, sama juga yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang tu kamu hanya perlu cari titik saja, kemudian kamu sambungkan menjadi bentuk yang sama. Untuk soalan B dengan C, teruskan buat sendiri. Okey. Okey, soalan nombor 8. Soalan nombor 7 pun sama jugalah, cuma dia tidak ada petak dan dia bagi vektor. Vektor maksudnya gerak 3 ke kanan, 2 ke bawah. Gerakkan semua. Okey, kamu akan dapat, kamu tanda. Okey, tanda semua bucu kamu sambungkan menjadi bentuk yang sesuai. Okey. Bagi koordinat imej bagi titik X di bawah translasi T, kita hanya perlu tambah sahaja. Okey. Tambah saja. Tambah positif. Tambah. Ini adalah operasi di mana kamu hanya tambah saja seperti soalan ni. Okey, contoh ini. Okey, tentukan koordinat bagi titik P -2, 1 di bawah translasi 3, -1. Ini adalah vektor. Pergerakan dia kamu hanya perlu tambahkan. Okey, 3 vektor ni kamu tambahkan dengan koordinat dia. 3 tambah tolak 2 jadi 3 tolak 2, 1. -1 tambah 1 dapat kosong. So, imej bagi titik P ialah kosong. P prime lah. Macam tu. So, kamu boleh buat yang ni. Kamu boleh buat. Okey, jadi macam ni. X prime sama dengan 5 tambah 4 -2 tambah -1. X prime sama dengan 9 -3. Okey. Yang lain pun samalah. Okey, sama je bagi yang lain. Okey, cikgu harap kamu habiskan latihan yang seterusnya bagi bab translasi. Jika ada apa-apa masalah, kamu boleh terus PM cikgu lah. PM personal. Okey, sekian dulu untuk translasi. Cikgu harap kamu buat dengan niat untuk belajar lah, bukan untuk menyiapkan saja, sebab kita sudah kesuntukan masa untuk belajar yang lain lagi. Sekian, terima kasih.